rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung daripada kitab hadis. Muka surat 135. Masalah 275. Atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun, bohong di dalam perang itu harus dikerjakan akan dia dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kazibi fil harbi, dan bohong di dalam perang itu harus ia. Bohong yang kedua yang diharuskan oleh syarak ialah bohong di dalam peperangan. Sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kazibi fil harbi, dan bohong di dalam perang itu harus ia. Jadi dalam peperangan diharuskan berbohong, boleh. Kerana perang dengan kufar itu berhajat pada tempat-tempatnya mengadakan semacam bohong, seperti dikatakan padanya, besok kita bunuh rajanya, hendaklah sekalian kamu bersungguh-sungguh rempuh ikut ini. Atau dikatakan pada tentera, aku hendak menghentam ke sini, kemudian dibawa tentera hala ke tempat yang dikatakan, tiba-tiba menyimpang memperhentam yang lain. Atau dikatakan pada tentera muslimin, esok tiba pertolongan kita, maka sangka orang tiba beberapa banyak tentera lagi, maka jadi bertambah kuat hati mereka itu. Tiba-tiba yang datang itu pertolongan, makanan atau senjata dan sebagainya daripada bohong yang ada yang tak dapat tidak di dalam perang itu, kerana berhajat kepada kuat hati dan kuat berani, tidak bimbang daripada merempuhnya. Ini contoh. Yang kata bohong dalam peperangan yang diharuskan oleh syarak tadi ini, contoh dia seperti dikatakan padanya, besok kita bunuh rajanya. Dia kata kepada tentera-tentera yang turut dalam peperangan, dia kata esok kita bunuh raja dia, presiden dia tu kita bunuh, esok kita bunuh rajanya, kemudian hendaklah sekalian kamu bersungguh-sungguh rempuh ikut ini. Dia kata kepada tentera-tentera yang turut dalam peperangan, esok kita akan bunuh raja, kita akan rempuh ikut laluan ini, hendaklah kamu bersungguh-sungguh. Dia nak bagi semangat kepada bala tentera dia. Bunuh raja esok belum lagi. Dia kata esok kita akan bunuh raja dia. Ataupun dikatakan pada tentera, aku hendak menghentam ke sini. Dia kata kat tentera-tentera, kita akan serang pihak ni. Kemudian dibawa tentera hala ke tempat yang dikatakan, tiba-tiba menyimpang. Dia bawa tentera ke arah yang dimaksudkan tadi ini, tiba-tiba disimpang ke arah lain. Ini bohong juga. Diharuskan. Memperhentam yang lainnya, atau dikatakan pada tentera muslimin, esok tiba pertolongan kita. Ataupun dia kata kepada tentera yang turut dalam peperangan, dia kata esok kita akan mendapat pertolongan. Maka disangka orang tiba beberapa banyak tentera lagi. Jadi tentera-tentera yang dalam peperangan tadi ini, bila ketua panglima tentera kata esok kita akan mendapat pertolongan, disangkanya esok akan datang lagi bala tentera yang lebih ramai, maka jadi bertambah kuat hati mereka itu.
bertambah semangat tentera yang turun dalam perang tadi ni. Sebab apa? Sebab dikatakan esok akan datang pertolongan. Disangkanya pertolongan tu jumlah tentera yang ramai yang akan tiba. Tiba-tiba yang datang itu pertolongan makanan atau senjata. Yang datang tu pertolongan dalam bentuk makanan, ataupun pertolongan dalam bentuk pertambahan senjata. Bukan pertambahan tentera. Bohong nak tambah dah. Bohong. Tapi bohong tu harus. Kenapa? Kalau nak menguatkan semangat tentera yang berperang. Dan sebagainya daripada bohong yang tak dapat tidak dalam perang itu, kerana berhajat kepada kuat hati. Tujuan dia nak menguatkan hati tentera-tentera yang turun perang, nak bagi semangat. Dan kuat berani, tidak bimbang daripada merempuhnya, supaya nak memberanikan hati tentera-tentera yang turun berperang tu, supaya bertambah kuat untuk merempuh pihak musuh. Jadi bohong ni harus bohong dalam peperangan. Masalah bohong kerana mendamaikan antara dua yang berkelahi, itu pun harus jua dengan dalil sabda Nabi SAW, wal kadhibu liyusliha bainan nas. Bohong yang ketiga yang diharuskan juga oleh syarak ialah bohong kerana mendamaikan antara dua yang berkelahi. Dua orang yang berkelahi, yang tak bertegur siapa, yang tak cakap dah, kita pergi bohong. Tujuan dia nak bagi kedua-duanya tadi ni berdamai semula. Yang ni juga harus. Dua orang yang bergaduh, yang tak bertegur siapa, yang tak cakap ni, kita pergi bohong kedua-dua. Tujuan apa? Nak bagi dua-dua orang yang berkelahi tadi ni berdamai, berbaik semula. Maka ini pun harus. Ibrahim berkelahi dengan Ismail umpamanya. Kita pergi bagi tahu kat Ibrahim, Ismail dia menyesal dah. Dia menyesal sungguh. Dia minta maaf. Aku tolong sampai kat hang. Dia minta maaf kat hang banyak-banyak. Padahal Ismail tak kata apa-apa. Nampak? Kita dah pergi bohong si Ibrahim ni. Si Ibrahim ni bila kita pergi kata lagu tu, dalam hati dia rasa seronoklah. Kalau macam tu tak apalah. Tak. Balik daripada rumah si Ibrahim ni, pergi rumah Ismail pula. Bagi tahu kat Ismail. Ibrahim dia menyesal. Dia minta maaf kat hang. Perasaan Ismail dia tak apalah. Jadi kita dah bohong. Si Ibrahim tu pun kita bohong. Si Ismail tu pun kita bohong. Bila kedua-dua bertemu, si Ibrahim duk sangka si Ismail dah minta maaf, dah menyesal. Si Ismail duk sangka si Ibrahim minta maaf, dah menyesal. Akhirnya dua-dua ni boleh berbaik semula. Maka itu harus. Itu harus. Tujuannya kita nak bagi dua yang berseteru tadi ni berdamai. Ada tuan dalam masyarakat kita macam tu. Hak bergaduh, hak berkelahi sampai mati buat. Tak cakap sampai mati buat dah. Dia pesan pula kat anak-anak dia. Kalau kata mak mati, jangan bagi Pak Lang mai tengok. Kau kelai dua adik. Dia pesan kat anak. Kalau kata mak mati, hanya bagi Pak Lang mai tengok. Dia kelai. Mak dia sulung kelai dengan adik dia. Anak-anak ni pula bila mak tu mati, Pak Lang dia mai tengok, tak pergi dulu. Wasiat. Mak kata wasiat dia dah. Tak bagi Pak Lang tengok. Tu dia. Wasiat pada perkara maksiat tak sah. Tak sah ada wasiat benda tu. Wasiat benda kebaikan. Kalau mak mati, sebahagian daripada harta mak ni hampa wakaf ke masjid. Wasiat tu. Jangan wasiat kalau mak mati, jangan bagi Pak Lang mai tengok. Jangan bagi nek Zoom. Pesan mak. Patutnya dua balik tadi ni berbaik. Patutnya. Tiba-tiba berterusan dalam keadaan tak bertegur siapa sampai mati. Baik. Jadi kita yang tahu kalau ada orang yang berkelahi macam tu, kita pergi bohong untuk nak memperdamaikan semula mereka tadi ni. Yang tu disuruh oleh syarak. Yang tu disuruh oleh syarak. Sebab Nabi kata wal kadhibu liyusliha bainan nas, dan
supaya membaik dan mendamaikan antara orang-orang yang berkelahi dan tidak bersetuju fikiran sebagai yang telah diterangkan dalam masalah 268 dan 269 yang dahulu daripada ini. Dia ada terangkan dalam masalah yang lepas dulu ini. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan. Masalah memperbaikan orang itu ada beberapa kelebihannya daripada hukum Nabi SAW. Ada tersebut di dalam syarah At-Targhib wa Tarhib. Begini katanya. Dia nak terang dalam masalah ni tentang beberapa kelebihan kita mendamaikan orang yang berseteru ataupun yang berkelahi. Kalau ada yang berseteru, yang berkelahi, kita damaikan antara keduanya, dia ada beberapa kelebihan untuk kita. Yang pertamanya, untuk lebih daripada beberapa banyak sedekah. Yang kata pahala kalau kita berjaya mendamaikan dua orang yang berseteru ataupun dua orang yang berkelahi sehingga kedua-duanya berbaik semula, maka keuntungan dia, pahala yang Allah kurniakan kepada orang yang berusaha untuk mendamaikan tadi ini lebih daripada beberapa banyak sedekah, lebih besar daripada pahala kita bersedekah. Kita duk bagi sedekah tu pahala besar dah. Sehingga Nabi kata, man kana ahlus sadaqah du'iya min babus sadaqah. Nabi kata siapa-siapa yang ahli sedekah, yang suka bersedekah ni, Nabi kata du'iya min babus sadaqah. Dia akan dipanggil namanya masuk ke dalam syurga melalui satu pintu yang Nabi kata pintu tu dinamakan sebagai babus sedekah, pintu sedekah. Itu kelebihan untuk orang yang suka bersedekah. Jadi siapa-siapa yang suka bersedekah ni, Allah sediakan satu pintu untuk dia. Pintu tu dinamakan sebagai babus sedekah, pintu sedekah. Maka orang ni dia akan masuk melalui pintu tu ke dalam syurga. Hebatnya ibadat ataupun pahala sedekah ni, sehingga ada satu pintu, namanya pintu sedekah untuk masuk ke syurga. Tapi kalau kita mendamaikan orang yang berkelahi, lebih besar pahalanya daripada pahala sedekah tu. Kita mendamaikan dua orang yang berseteru, lebih besar pahala daripada pahala orang yang bersedekah. Nah, kalau orang yang bersedekah Allah sediakan pintu untuk mereka ni, kita hak mendamaikan orang yang berseteru ni, lebih aula dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga. Kenapa? Kerana pahala dia lebih daripada orang yang bersedekah. Nampak? Pahala dia lebih besar daripada orang yang bersedekah. Itu satu. Yang kedua, mencapai darjat yang tinggi dan nikmat-nikmat yang berkekalan. Orang yang berjaya mendamaikan dua orang yang berseteru, dia akan ditempatkan di darjat yang tinggi. Dalam syurga, darjat dia, kedudukan dia di darjat yang tinggi. Darjat dalam syurga ni antara satu darjat ke satu darjat, Nabi kata bainas sama'i wal ard. Jarak dia antara langit dengan bumi. Itu satu darjat. Satu tingkat, satu kedudukan dalam syurga ni, dia punya darjat dia, jarak dia antara langit dan bumi. Jauh dia tu. Maknanya daripada satu darjat ke satu darjat ni cukup hebat, cukup tinggi nak dibandingkan dengan orang yang berada di bawah tu. Dan nikmat-nikmat yang berkekalan, ini dalam syurga. Nikmat yang kekal ni syurga. Nikmat atas dunia ni dia tak kekal. Nikmat kita duk kecap atas dunia ni dia tak kekal. Dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hak kekal ni dalam syurga. Kita apabila dimasukkan dalam syurga, kita tak tua dah. Tak tua dah. Tak sakit, tak demam, tak ada apa. Sihat
sihat senantiasa. Usia kita pula Nabi kata salasuna sanatan. Dalam hadis yang lain pula Nabi kata salasa wa salasun. Umur kita waktu kita berada dalam syurga nanti Nabi kata salasuna sanatan, 30 tahun. Dalam riwayat yang lain Nabi kata 33 tahun. Ketika tu kita tak tua dan kita tak sakit dah. Kekal selama-lamanya dalam syurga. Kekal. Itu kata nikmat syurga. Nikmat yang kekal. Atas dunia ni nikmat juga. Tapi nikmat hak kita terima atas dunia ni dia tak kekal. Nikmat usia kekal. Sampai satu masa mati. Semakin hari kita semakin lemah. Bukan semakin hari semakin kuat. Semakin lemah sebenarnya. Kita bukan semakin hari semakin bertambah kuat tak. Bertambah lemah macam tu. Masa usia 30 tahun itu kuat. Boleh julang besi. Angkat berat. Mai umur 70 pegang besi ya, macam tu. Nak angkat tak lihat pegang besi tu. Umur 70. Masa umur 30 julang besi. Tu dia julang besi naik dulu. Mai umur 70 pegang besi. Lagu tu. Tambah kuat kan tambah lemah. Bertambah lemah Nabi kata ad-dunya daur. Dunia ni dia berpusing. Kita dilahirkan masa lahir tu lemah. Semua kita mengharapkan pertolongan daripada mak bapak kita. Mak tolong suap, tolong bagi mandi, tolong buah baju, tolong basuh berak. Tak boleh buat apa. Masa bayi tak boleh buat apa. Semua mak kita buat. Nyamuk ketik sekor pun tak boleh tempat. Nyamuk sekor ketik pun tak boleh tempat. Mak tolong tempat. Kemudian semakin hari kita semakin kuat, semakin membesar, semakin kuat dah. Sampai di kemuncak. Hebat tau. Kemudian menurun. Dah duduk di kemuncak dia akan turun. Dunia tau. Dunia ni dia berpusing. Yang kata dunia ni masih Allah. Selain daripada Allah dunia, masuklah kita insan. Dunia lah kita ni. Dah ada di kemuncak dia akan menurun. Hak dulu berak orang tolong basuh sampai satu tahap nak berhajat orang tolong basuh juga. Nak basuh berak sendiri tak boleh dah. Siapa nak tolong basuh? Anak-anak tolong basuh. Kadang-kadang isteri tolong basuh. Masa tu basuh masa bayi itu tak apa. Mai dah tua ni anak basuh pun tak pakai tangan, dia pakai kaki je. Dia tonyok punggung dengan kaki. Masa kecil itu mak basuh pakai tangan punggung dia. Mak basuh punggung dia pakai tangan. Mai mak tu dia basuh juga berak mak, tapi tak pakai tangan, dia pakai kaki. Tu dia. Pakailah tangan tu. Khidmat kepada mak bapak kita. Kan cerita dalam kitab Mubi Mak. Yang satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an bersama dengan beberapa orang sahabat keluar ke pasar. Sampai di pasar, dia tengok ada satu orang perempuan yang menggendong satu barang di belakang dia. Dia galat satu barang di belakang dia, dalam agar. Bila jumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar kata, apa yang menjadi kepayahan ke atas kamu ni? Awak nampak hang gendong berat sangat tu tanggung belakang ni apa dia? Jawab si perempuan tu, dia kata, ya Amirul Mukminin, dalam karung ni, dalam raga ni bapak aku. Pak dia. Bapak aku ni dia kata dah jadi seperti kanak-kanak. Sekejap nak suatu benda, sekejap dia nak main tanah. Bila dia nak suatu benda, aku tak ada di sisinya, dia akan menangis memanggil aku. Jadi untuk aku nak dekatkan dia tu dengan aku senantiasa, aku galat di belakang. Tuan-tuan biasa jumpa anak galat pak dia duduk di belakang, bawa patah api. Bila pak dia nak apa-apa makanan, dia akan bagi. Kalau tak ada, dia akan bagi benda lain. Sayyidina Umar Al-Khattab, bila perempuan tu kata macam tu, dia kata, bersaksilah sekalian kamu bahwasanya dia ni adalah anak yang taat kepada Allah dan taat kepada
kedua ibu bapanya. Bila Sayyidina Umar Al-Khattab kata begitu, lalu kata perempuan ni, dia kata, tersalah engkau ya Amirul Mukminin. Dia kata silap. Apa yang kamu kata tu silap. Sebenarnya aku bukan termasuk dalam jumlah anak yang kamu sebut tu. Kerana apa? Kerana masa aku kecil dulu, bapa aku ni dia bersusah payah memelihara aku. Menanggung kesakitan nak memelihara aku. Sampailah aku besar. Dia tak bercita-cita untuk aku mati. Tak ada terlintas sikit pun dalam hati pak aku ni nak kepada kematian aku ni. Hari ni bila usia bapa aku di usia yang lanjut macam ni, aku balas balik. Aku balas balik. Aku bantu dia, aku bagi makan dia, tapi dalam hati kecil aku terlintas bila lah tentua ni nak mati. Terlintas juga dalam duduk jaga mak dia hak sakit, dia orang tua tu. Dalam duduk jaga pak hak sakit tua tu. Kadang-kadang dia terlintas dalam hati kecil anak ni. Awak dah lihat tengah nyawa orang tua ni dah. Tak mau mati bang menang. Nampak? Mak biasa tak terlintas tu. Tak. Pak biasa tak terlintas tu. Tak. Yang duk terlintas tu anak. Anak. Tapi kita yang Allah Ta'ala anugerah mak bapak yang tua ni, sebenarnya hak tu satu nikmat Allah untuk kita, peluang untuk kita nak dapat pahala. Bukan senang tuan kita nak khidmat kat mak bapak kita hak di usia tua ni, bukan senang. Bukan semua orang dapat peluang mudah. Tak semua. Ada orang yang mak bapak dia mati ketika sihat mati. Jadi kalau kita yang masih ada ibu bapa yang dalam keadaan uzur, yang kita duk jaga, duk bagi makan dia, duk bagi mandi, duk basuh berak dia, sebenarnya itu anugerah Allah untuk kita. Peluang yang cukup besar untuk kita nak dapat pahala betul. Cumanya takut hati kita ni. Cumanya nak kena jaga keikhlasan kita tu. Jadi kalau kita boleh ikhlas bantu tolong mak bapak kita yang uzur di ketika tu, ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala cukup hebat. Tapi jaga hati, ikhlas tu betul. Jangan sambil duk jaga duk mood. Jaga juga, tapi duk mood. Mau main tok sini. Ya dia seorang tak mau jaga. Dia main marah. Tak sah. Ikhlas. Ikhlas. Allah Ta'ala dulu insya-Allah. Allah Ta'ala buka daripada kelapangan yang lain untuk kita. Kita susah di sudut tu, Allah bagi kesenangan di sudut lain. Jadi ikhlas kita. Jangan cerita apa? Jangan jadi macam kisah satu orang abid. Satu orang abid bila di zaman daripada kaum Bani Israel. Satu orang abid ni dia buat satu khemah, satu rumah, dan dia duduk dalam rumah tu, dalam pondok tu, beribadat kepada Allah Ta'ala ni siang malam. Buat ibadat siang malam tu, beribadat dalam rumah yang dia buat tu. Satu hari datang orang bagi tahu kat dia, wahai abid billah, wahai orang yang banyak melakukan ibadat, kamu ni hanya tahu melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala saja. Sedangkan di hujung kampung kita ada satu kaum yang mereka duduk sembah pokok. Ada kawan pihabat begitu kat dia. Yang hang duduk dalam pondok hang, duduk dalam rumah buat ibadat sepanjang masa ni, satu kaum duduk sembah pokok tu, hang tak ambil tahu. Bila ada orang mai cerita benda tu kat dia, nak marah abid ni. Abid ibadat jadi marah. Dia ambil kapak, dia ambil tali, dia galat, dia nak pergi tebang pokok tu. Pasal apa? Pasal pokok tu menjadi tempat sembahan satu kaum, nak pergi tebang bang. Dalam perjalanan dia nak pergi tebang tu, dia bertemu dengan iblis. Iblis yang merupakan diri dia seorang tua, seorang laki-laki yang tua. Iblis ni kata kepada Abid, tergesa-gesa kamu ni nak ke mana? Yang hang duk tergesa-gesa ni hang nak pergi mana ni? Iblis tanya dia. Kata si Abid ni, aku nak pergi tebang pokok tu. Kenapa? Kerana ada satu kaum yang sembah pokok tu. Iblis kata, hang tak payah duk kalut dengan pokok tu. Hang duduk dalam rumah hang,
hang dalam pondok hang buat ibadat tu lebih baik. Hang tinggal ibadat hang tinggal sembahyang hang nak pergi tebang pokok tu buat apa? Biar hang duduk dalam pondok buat ibadat, sembahyang. Jawab Habib ni, dia kata aku nak pergi tebang pokok ni pun satu ibadat. Pasal apa? Nak mencegah kekufuran. Aku nak pergi tebang pokok ni pun satu ibadat. Iblis dia kata, aku tak izinkan hang pergi tebang pokok tu. Apa jadi pun aku tak benarkan. Marah Habib ni, dia pukul iblis tu. Bergaduh dia dengan iblis tu. Kemudian dibantingnya iblis tu. Tahu banting? Macam tuan-tuan tengok wrestling tu. Kan? Ni dia angkat betul tu. Dia angkat betul, dia hempuk. Tu nama. Dia angkat pentua tu iblis tu, dia hempuk. Kemudian dia naik atas dada, merayu-rayu iblis ni. Minta hang lepas aku tak cakap benda tak elok lah hang ni. Hang lepas ni. Dia turun daripada dada iblis tu, bangkit iblis ni, ya. Dia kata kepada Habib, dia kata, hang bukan nabi. Hang bukan nabi. Ada nabi yang sepatutnya Allah perintah untuk lepas, hang bukan nabi pun. Jadi hang tu kalau apa? Dia cakap Habib. Marah pula si Habib ni, bertumbuk pula. Sekali lagi dia hempuk iblis tu. Kali kedua iblis kalah. Dia kata, lah macam ni lah. Lah ni kita bergaduh pun tak guna. Hang tak usah tebang pokok tu. Hang tak usah tebang pokok tu. Aku akan bagi ke hang tiap pagi 2 dinar. 2 keping wang emas. Hang boleh guna 2 dinar tu untuk belanja, untuk hang bagi kepada saudara mara hang. Hang boleh tolong orang miskin, hang boleh dapat pahala yang banyak. Hang kalau kita tebang, hang bukan nabi. Cuba hang fikir. Lah tak usah kita tebang. Aku bagi tiap pagi 2 dinar. Hang boleh guna 2 dinar tu untuk buat kebajikan. Hang boleh sedekah, hang boleh belanja, makan, minum dan sebagainya. Terlintas dalam hati Habib ni, betul juga. Patutnya yang nak pergi tebang pokok tu nabi je. Nabi tu ada, aku bukan nabi pun. Tu imam tu ada, betul tu imam ni, aku bukan imam pun. Depa lu main pakar, lu main judi, tu imam tu ada, betul tu imam ni. Bebek aku duduk rumah buat ibadat, dia terlintas gitu. Setuju? Tak apa. Kalau macam tu, setuju dengan iblis tadi ni. Balik. Pagi esok, dia bangkit daripada tidur, khabar dulu pula dapat wang dinar 2 keping. 2 keping wang dinar. Tak? Seronok ambil. Ambil duit 2 dinar tu, belanja untuk dia, bagi sedekah dan sebagainya, buat kebajikan. Malam tu tidur pula. Besok bangkit ada lagi 2 keping wang dinar, 2 keping lagi dia bagi. Guna untuk buat kebajikan. Hari ketiga bangkit dari tidur, khabar tu tak ada. 2 pagi boleh bagi 2 dinar. Pagi pertama dia bagi 2 dinar, pagi kedua dia bagi 2 dinar. Pagi ketiga khabar tu tak ada. Dia lupa pun nak main mana. Kan? Tunggu esok, khabar tu lepas pergi tidur tak ada juga. 2 pagi dia tak bagi. Ambil kapal, ambil tali, nak pergi tebang. Nak pergi tebang. Kan? Itu ni dia tak jadi tebang. Pasal apa? Pasal iblis nak bagi dia sekali 2 dinar. Kan? Jadi pagi pertama dapat, pagi kedua dapat, pagi ketiga tak ada, pagi keempat tak ada. Maka ambil kapal, ambil tali, nak pergi tebang. Dalam perjalanan nak pergi tebang tu jumpa dengan iblis. Iblis tu lah. Hak merupa diri dia satu orang tua. Dia kata, tergesa-gesa kamu ni nak ke mana? Dia kata, aku nak pergi tebang pokok tu. Iblis dia kata, aku takkan izinkan hang tebang. Aku tak benarkan. Bertumbuk pula dengan iblis tu. Bertumbuk, iblis tu julang dia, empuk dia. Itu dia empuk iblis. Kan? 2 kali lawan, 2 kali dia empuk iblis nak dada. Kali ketiga, iblis tu julang empuk dia. Iblis naik duduk tak dada dia. Kemudian dia kata kat iblis, dia kata, lepaslah akan aku. Tolonglah lepaslah. Kalau.
Dia bangkit berdiri. Dia kata, dulu aku bergaduh dengan hang, 2 kali aku menang. Pasal apa kali ni aku kalah? Hang satu orang tua, aku orang muda. Macam mana aku boleh kalah kali ni? Pelik tau. Iblis kata, hari tu hang nak pergi tebang pokok tu, niat hang nawai tu hang kerana Allah. Hang marah pasal depa tu sembah pokok tu, hang nak pergi tebang kerana Allah. Tapi kali ni hang nak pergi tebang bukan pasal kerana Allah, pasal hang tak dapat 2 dinar. 2 dinar tu hang dapat 2 pagi 3 ke 4 hang tak dapat, hang marah tu yang hang nak tebang. Maka hari ni hang kalah dengan aku. Pasal apa? Keikhlasan hang tak dapat. Oh, rupanya bab ikhlas ni dia sampai tahap tu. Sampai tahap tu. Sebab tu dalam apa bentuk ibadat yang kita buat, kena jaga. Kena jaga nawai tu kita tu, keikhlasan. Jaga. Rajin pergi sembahyang banyak betul. Alhamdulillah. Tapi takut no. Kan? Bos tumpang tak kira tu terang mobil dah. Rupanya dia pergi sembahyang pasal itu. Kan? Apa kawan buka masa dulu, masa orang lepas bayar fardu, kemudian pakat makin mayang-mayang kan memang 5 waktu kita duduk di Mekah, Madinah ni. Boleh kata setiap waktu sembahyang jenazah. Saya tengok dia tak mungkin. Lepas habis orang sembahyang fardu pakat makin sembahyang jenazah, dia tak mungkin. Satu hari tergerak dalam hati. Dia kata kat dia, saya kata tu haji, panggil haji kat dia. Dia kata buat tak sembahyang. Dia kata sembahyang tak ada apa-apa. Faham tak? Bahasa kalau sembahyang di sana tak ada apa-apa. Kalau sembahyang di Malaysia dapat apa-apa. Mana? Sembahyang di Malaysia dapat apa-apa. Depa boleh enlok tu bagi. Tapi di Mekah Madinah siapa nak bagi? Siapa nak bagi? Kalau keluarga si mati tu bagi seorang 1 rial sudah lah. Ni mesti haji berapa juta dah. Berapa juta dah filau jadi kan. Kalau dia bagi hak bayar seorang 1 rial, berapa juta dia nak belanja je. Kita di Malaysia boleh lah hak sembahyang 40 orang, boleh bagi seorang 5 ringgit. Cukup balik-balik buka sapu kosong minyak. Tak ikhlas. Tu kata keikhlasan tadi tu. Saya kata kat dia, saya kata tu haji, kita sembahyang mayang jenazah dapat pahala 1 qiraat. Nabi kata, kalau kita iringi jenazah sampai selesai dikebumikan mayat tu, dapat 2 qiraat pahala. Sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, mal qiraat? 1 qiraat ni banyak mana? Nabi kata mislu Uhud. Nabi kata 1 qiraat tu sebesar bukit Uhud. Yang kata pahala 1 qiraat ni sebesar bukit Uhud. Itu kata kelebihan kita sembahyang. Tapi manusia ni, kita ni, Imam Ghazali sebut, dia kata manusia ni dia tak akan rebut kalau benda tu dia tak nampak dengan mata dia dan dia tak dapat dia tak tahu. Memang tabiat manusia ni dia akan rebut kalau benda tu dia nampak dengan mata kasar dia kabur. Ataupun dia dapat benda tu dia buat dapat dia kabur. Ataupun dia nampak dengan mata kasar. Orang hak dapat tu balik tunjuk pada dia aku masuk skin pakai kayak tengok. Duk kira duit depan kita. Dadan dia masuk. Pasal apa? Dia tengok. Jadi hak kita nak buat ibadat ni bukan kita nampak tengok. Bukan kita nampak tengok. Ni pahala hak tuan-tuan niat i'tikaf dalam majlis, duduk dalam majlis ilmu ni, nampak tengok tak pahala? Dah. Hak kita sembahyang berjemaah maghrib tadi nampak pahala? Dah. Hak kita sembahyang sunat rawatib ba'da maghrib nampak? Dah. Tak nampak. Dapat tak Allah ni? Tak juga. Nampak pun dah. Tak dapat pula Allah ni. Sebab tu manusia dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia kata pergi dengan kuliah buang masa dia. Buang masa dia. Lenggok dalam majlis jam, kupang tak dapat dia. Bet aku pergi berniaga. Bet aku buat kerja ni, dapat juga. Benda tak nampak dan tak dapat la ni.
Cuba kita duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan. Ya, setengah jam kuliah ni berjalan, setengah jam. Setengah jam berjalan, jatuh duit kok shilling. Tak tahu dia main mana, tak tahu. Dia jatuh kok shilling tu atas lebar kita tiap orang duit 50 takpin. Tiap orang. Duit 50 takpin. Seorang dapat takpin 200. Penuh masjid. Agak-agak jadi mana ada. Penuh masjid. Pecah majlis boy. Dalam duit dia usul main. Ya. Anak tu. Petang-petang datang. Tok tahu main dah. Balik. Mandi pergi masjid ngaji. Malah dia dah kuliah. Taklim lama tak main. Malah dia main. Ya. Dia dapat 200, laki dapat 200, anak tu dapat 5 orang, dapat seorang 200. Oi. Kalau dapat lo tuan-tuan. Boleh lah tuan-tuan nak tengok. Kan? Jawatan kuasa masjid kalau malam kita kuliah dia marah duit. Kan? Jadi jawatan kuasa saja. Ya. Carilah ustaz, berhubung lah ustaz panggil mai. Marah. Lu dia dapat badan 200 kan. Contohnya no. Tapi memanglah kita buat ibadat ni, kita tak dapat law ni dan kita tak nampak tengok. Tapi bila kita akan dapat, bila kita balik menghadap Allah Ta'ala. Masa tu Nabi kata, yang menyesal ni bukan kata orang yang buat ibadat, bukan kata orang yang tak buat ibadat. Nabi kata orang yang buat ibadat pun masa tu dia akan menyesal. Nabi kata, tuan-tuan hak duk i'tikaf, hak duk mengaji tiap-tiap malam ni pun akan menyesal. Nabi kata, hak tak mengaji, tak mayang pun, hak nu telah, hak nu memang berguli punya menyesal. Ni hak kita, hak duk mengaji ni, kita pun akan menyesal. Tuan-tuan hak duk sedekah pun akan menyesal. Tuan-tuan hak duk puasa pun akan menyesal. Bila tengok pahala tu, dia kata apa? Silap ni. Kalau kita tu pun bagi banyak tak apa. Silap dia bagi RM1 dia kata. Kan? Tidak pun sepakin tak apa. Silap habis bayang 2 rakaat je. Kalau buat lebih tak apa macam ni. Silap macam ni ustaz mengajar ustaz dengan kalau penderah 2 jam pun bagi. Tak semua Nabi kata begitu. Law ni memang kita tak bisa apa-apa. Tapi bila kita tengok pahala, Allah kalau aku tahu itulah dia main tu. Juga tu. Kalau aku tahu itulah tu. Kan? Aku buat korban tiap-tiap tahun. Sebab apa? Pahala Allah nak bagi sebilangan bulu atas kulit netamu. Sikit lah kulit. Satu kulit kambing tu, tuan-tuan boleh kira berapa lai bulu ada atas kulit tu. Boleh kira. Sebilangan bulu tu Allah Ta'ala nak bagi pahala. Sikit tu banyak lah. Masa tu kita silap lah. Kalau aku tahu itu, masa silap. Memang pahala korban ni cukup besar. Saya pergi ceramah musim korban itu ni, cerita tentang pahala ni. Tengah-tengah duk ceramah macam ni, ada satu orang tua dekat tengah. Dia kata, ustaz, saya ni alhamdulillah. Masa kita cerita bab kelebihan korban ni, pahala dia kat tengah. Dia kata, saya ustaz kakak lah ni alhamdulillah. Tiap-tiap tahun makan daging korban was. Kita korban. Ya, kata pentua nak apa pun pentua. Ya. Kita tengah duk ceramah ni dia angkat tangan, dia kata ustaz saya alhamdulillah. Tiap-tiap tahun saya makan daging korban orang. Nak kata apa ada pentua Doktor dia pentua kita tanya tu. Habis lepas ceramah tu, masa duk makan dengan imam puan. Sajalah tanya imam. Hak pentua tanya dan dia tahu saya kira dia akan tulis. Betul pun. Tapi pakai juga macam orang tu. Pakai dengan serban pun elok. Tapi rupanya dia ada screenshot lah. Ada lah fuse satu kamera. Connect tak elok lah. Itu masalah tu. Tapi saya kata bagus juga. Hak tak betul memang ni hak betul tak bagus. Hak elok dalam